TV KPM. Terus berkongsi pelbagai informasi dan juga memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk semua murid-murid dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Yang pastinya hari ini anda bersama saya, Hazrina Kasim. Rasa teruja hari pertama sebenarnya bersiaran langsung untuk sesi 2022 di Didik TV KPM, yang pastinya kami juga nak berikan yang terbaik untuk murid-murid bersama-sama menelaah pelajaran dan juga mengetahui tips-tips penting. Ini kami nak bawakan 1 jam pemerhatian anda sebenarnya untuk memberi fokus kepada calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga. Hari ini kita nak tahu apakah antara tips dan juga persediaan yang boleh dilakukan oleh calon-calon SPM. Baiklah, tak nak melengahkan masa lagi, apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai kita pada hari ini. Apa kata kami kongsikan sedikit profil guru ini. Silakan. Itu dia serba sedikit profil guru penyampai kita pada hari ini. Pastinya calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran Sains Rumah Tangga dah bersedia untuk sama-sama kita mengetahui apakah antara tips persediaan untuk anda lakukan untuk menjawab kertas ini. Baiklah, ini dia Cikgu Eliza Ilyas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuala Lumpur. Sihat Cikgu hari ini? Alhamdulillah, Rina. Okey, yang pastinya cikgu, kita pun dah bersemangat. Saya juga percaya calon-calon SPM sudah pun bersedia nak mengetahui tentang tips ataupun teknik menjawab kertas soalan Sains Rumah Tangga kertas 1. Jadi cikgu, sebagai permulaannya, pasti cikgu dapat memberikan sedikit panduan. Apakah yang perlu diketahui oleh calon-calon SPM bagi kertas 1 mata pelajaran Sains Rumah Tangga? Silakan. Okey, terima kasih Rina. Ya. Okey, saya mulakan ya. Ya, silakan. Okey, jadi sebagai persediaan untuk anak murid kita yang tak lama lagi akan menduduki peperiksaan. Okey. Jadi untuk Sains Rumah Tangga, kod kertas kita ialah 3769 Rina. Ya. Jadi apa yang murid perlu tahu untuk persediaan mereka dalam menghadapi peperiksaan? Okey, yang pertama, saya rasa semua murid SRT telah didedahkan pada awal-awal mereka memasuki kelas untuk SRT, iaitu mereka akan didedahkan tentang SRT ini akan ada 2 kertas. Yang pertama kertas 1 yang mengandungi 70 markah, dan kertas 1 inilah yang akan mereka duduki tidak lama lagi. Manakala kertas 2 30 markah iaitu amali. Ya. Jadi pada kertas amali ni semua calon-calon SPM untuk tahun 2021 telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan markah pun telah dihantarlah ke pihak lembaga peperiksaan. Jadi dekat sini sebenarnya mereka dah lalui benda ni, dan mereka pun mungkin telah tahu markah mereka melalui guru masing-masing. Okey. So yang kertas 1 ni lah yang menjadi debaran kepada mereka untuk mereka menjawab tak lama lagi. Ya. So okey. Jadi kita terus tumpu kepada kertas kita lah untuk peperiksaan. Jadi kertas 1 yang akan calon-calon duduki, mereka perlu menjawab dalam tempoh 2,5 jam. Dalam tempoh 2,5 jam ini mereka perlu menjawab ada 2 bahagian. Bahagian A yang mana mengandungi 20 soalan. Okey, dan bahagian A ni adalah soalan struktur. Soalan struktur dan mengandungi 50 markah. Manakala bahagian B ialah bahagian esei. Bahagian esei yang hanya mengandungi 4 soalan sahaja, tetapi markahnya 50 markah juga. Jadi untuk menjawab kedua-dua bahagian ini, yang pertama sekali yang perlu saya highlightkan di sini ialah calon perlu menjawab di ruang jawapan yang disediakan. Jangan jawab tempat lain.
Sebabnya ruang jawapan telah disediakan. So jawablah di ruang jawapan yang telah disediakan. Bukan jawab di muka surat lain kemudian buat note pula. Sila rujuk. Tak ada. Kita nak tengok jawapan tu di ruang jawapan. Baik. Kemudian yang kedua, apabila sekali lagi saya highlightkan, apabila ada soalan melakar, seboleh mungkin gunalah pensel. Kenapa guna pensel? Tak boleh ke cikgu guna pen? Boleh, tapi bila kita melakar mesti ada yang kita nak padam. So kalau kita pakai pen, kita terpaksa guna liquid paper, nampak tak cantik lah, tak kemas. So kita gunakan pensel, kita boleh padam, kita adjust balik. Ya. Jadi saya cadangkanlah kita gunakan pensel 2B. 2B kenapa? Sebab gelap. Jadi nampak terang lah nanti bila kita nak hantar kertas peperiksaan kita. Itu cadangan. Boleh guna pen. Okey, jadi kedua-dua bahagian ini mereka wajib jawab, mesti jawab. Tidak ada soalan pilihan. Perlu jawab. So, soalan kita. Kemudian satu lagi, ramai murid-murid. Bila dah lah hujung-hujung ni, cikgu, soalan apa keluar? Itu yang selalu budak tanya. Soalan apa keluar? Semuanya berdasarkan kepada buku teks. Yang penting baca, faham, ingat. Baca, fahamkan dan ingat fakta. Semuanya diambil daripada buku teks. Iaitu daripada standard pembelajaran. Jadi kalau kita baca buku teks, kita ikut standard pembelajaran yang ada dalam buku, insya-Allah kita boleh jawab. Sebabnya kalau kita lihat contoh yang saya garis-gariskan di sini, ada yang saya tidak garis lah, sebabnya benda tu ulang saja. Contoh, menyatakan maksud konflik. Jadi akan keluar bukanlah keluar tahun ni ke tahun bila, kita tak tahu sebab soalan tu banyak. Tapi maknanya kita dah tahu kat mana kita nak tumpukan bahagian-bahagian yang kita nak baca. Okey. Jadi standard pembelajaran ni boleh katakan setiap tajuk-tajuk utama akan dikeluarkan standard pembelajaran. So kita concentrate, kita baca berdasarkan kepada standard pembelajaran ini untuk kita tahu kita nak fokus yang mana. Sebab buku teks tu besar, banyak, tebal. So kita fokuskan kepada standard pembelajaran yang mana kita nak tumpukan. Okey. Jadi itu soalan yang saya boleh jawab. Soalan apa keluar? Baca buku teks. Itu je yang saya boleh jawab. Tapi berpandukan kepada standard pembelajaran. Okey. Alright. So seterusnya. Ini menyentuh tentang langkah menjawab. Pastinya murid-murid ataupun calon-calon SPM kita tak sabar nak tahu apa persediaan yang mereka perlu lakukan. Sekejap lagi kita nak kongsikan cikgu. Dan menurut cikgu tadi, untuk sains rumah tangga kita ada dua bahagian, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Di mana kertas 2 sudah pun selesai amalinya. Hari ini kita nak memberi fokus kepada calon-calon SPM. Bagaimanakah tips persediaan anda untuk menjawab kertas 1 selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya fokus diberikan dalam slot Sukses SPM 2021 Pecutan, khusus untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki mata pelajaran sains rumah tangga. Kembali bersama dengan Cikgu Eliza Ilyas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuala Lumpur untuk kita ketahui apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh murid-murid ini dalam langkah untuk menjawab bahagian B, iaitu bahagian AC. Cikgu, silakan. Okey, kita teruskan. Hari ni kenapa saya nak fokus kepada bahagian B? Sebab dekat sini saya tengok ramai murid-murid dia tak boleh jawab dengan tepat mengikut kehendak soalan. Jadi saya nakkan murid lebih jelas dan tahu bagaimana cara kita nak menjawab bahagian inilah. So, langkah yang pertama bahagian ini pun saranan, cadangan kepada para murid SRT terutamanya. So, langkah untuk kita nak jawab bahagian B ni, langkah pertama, yang ini. Langkah ini yang ramai murid tak buat, iaitu baca arahan. Dia tengok, terus jawab. Jadi tak baca apa kehendak soalan sebenarnya. So, langkah pertama kita nak tengok arahan itu, apa kata tugasnya. Kata tugas tu apa? Menerangkan,
kenal pasti, cadangkan. Yang itu kata tugas tu yang penting sebab kita nak jawab mengikut kehendak soalan. Jadi lepas kita dah tengok apa kata tugas, yang ini murid sama ada kalau dia ada highlighter dia boleh highlightkan, atau kalau tak ada highlighter dia boleh garis dengan pen pun tak apa, asalkan dia tahu apa kata tugas tu. Yang kedua, tajuk. Dalam soalan tu biasanya akan di-highlightkan dengan tajuk dalam buku teks. Jadi murid akan tahu ini soalan faktor apa, ataupun ini soalan berkaitan dengan cadangan apa, sebab kita kena tahu apa tajuk dalam soalan itu. Dan yang seterusnya tengok markah. Kerana markah ini memainkan peranan untuk bilangan jawapan. 2 markah maknanya 2 jawapan. 4 markah 4 jawapan. Jadi kita kena tengok juga pembahagian markah. Dan kalau kita lihat pada setiap soalan, tak kiralah kertas soalan subjek apa pun, mesti di tepi tu ada markah. Sebab nak memberi calon tahu bilangan jawapan yang diperuntukkan dan yang diperlukan dalam soalan. Lepas dah tengok yang itu, dah tengok soalan, dah baca soalan, dah tahu kata tugas, dah tahu tajuk, langkah kedua, kita tengok apa dalam soalan itu. Soalan itu soalan bermaklumat ke, soalan berjadual ke, soalan penyataan ke. Sebab dalam itulah sebenarnya ada maklumat untuk kita menulis jawapan. So, gunakan semua soalan yang ada sepenuhnya. Jadi itu kata tadi, kita balik pada langkah pertama. Baca kalau perlu di-highlightkan, kalau perlu dituliskan, dibuat catatan. Perlu sangat di langkah pertama. Kemudian langkah yang ketiga, kita nak draft jawapan. So bila kita nak draft jawapan ni, kita boleh minta kertas kosong dari pengawas peperiksaan untuk kita buat draft, untuk kita nak catatkan. Sebab kalau kita nak terus buat pada kertas soalan, takut comot ataupun nanti banyak nak kesilapan. So kita minta pada pengawas peperiksaan pada hari itu, kita draftkan jawapan kita. Bila kita rasa dah yakin dengan jawapan kita, dan kalau boleh gunakan ayat yang ringkas tapi boleh difahami, dan menepati kehendak soalan lah, itu terutamanya. Dan bila kita sudah dah dapat jawapan kita dah yakin jawapan kita betul, barulah barulah kita tulis di ruang jawapan yang disediakan. Tuliskan di ruang jawapan yang disediakan. Dan pastikan jawapan tu menepatilah kehendak soalan kita. Jadi langkah ni kita ikut step by step untuk memastikan kita tidak terlepas pandang soalan. Okey. So, bila kita dah tahu langkah-langkah ini, maka kita terus kepada cara kita nak menjawab. So dekat sini saya disediakan beberapa contoh soalan untuk murid-murid menjawab soalan ini dengan cara yang betul. Okey. Jadi dalam soalan SRT dia ada macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk yang kita pun tak tahu soalan yang akan datang. Mungkin kita boleh tengok past question soalan yang lepas. Jadi antaranya adalah soalan yang berbentuk maklumat ataupun kita kata penyataan. Jadi dalam maklumat ini atau penyataan ini mengandungi maklumat. Okey, kita pergi ikut langkah tadi. Kita tengok langkah pertama, baca soalan. Okey, so maklumat berikut adalah tentang keluarga Encik Haziq. So kita kena baca, jangan skip. Cik Haziq seorang jurutera. Isterinya Puan Aina suri rumah tangga dan aktif berniaga secara atas talian. Mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. Okey. Baca soalan. Berdasarkan maklumat itu, terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga Encik Ahmad. Kata tugas. Terangkan. Jadi saya highlight kamera. Jadi kalau macam murid, gunalah highlighter ke, pen ke, gariskan. Maknanya itu kata tugas yang pertama, terangkan. Tajuk apa Faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. Itu kalau dalam SRT adalah
tajuk tingkatan 4. Modul yang kedua. Jadi murid akan nampak kata tugas dan tajuk ini. Berapa markah? 9 markah. Dia dah bagi kat situ. So kita kena tahulah berapa bilangan jawapan yang diperlukan based on markah. Maknanya kalau terangkan dia kena tahu faktor, dia kena boleh menerangkan sambil menggunakan maklumat ini. Okey, yang kedua, nyatakan satu jenis sumber manusia dalam kategori sumber manusia. 1 markah sahaja. Nyatakan. Maknanya dia tak perlu hurai. Dia hanya perlu nyatakan sahaja. Untuk 1 markah. Alright. So, ini langkah yang pertama. Kita baca. Baca arahan. Kenal pasti kata tugas. Kenal pasti tajuk apa. Okey, langkah yang kedua, kita tengok maklumat ini. Ini maklumat yang diperlukan untuk jawapan kita. Itu langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga. Kita nak draft jawapan. Okey, jadi bila kita draft jawapan, kita kena ingat baliklah apa yang kita belajar. Seperti mana tadi saya cakap. Maknanya kita kena baca, faham, ingat. Jadi faktor pengurusan subur yang kita dah belajar di dalam kelas, iaitu faktor saiz komposisi dan kitaran hidup. Yang kedua, faktor taraf pendidikan keluarga. Yang ketiga, lokasi tempat kediaman. Yang keempat, sikap dan amalan pengurusan. Dan yang kelima, taraf sosioekonomi keluarga. Jadi murid draftkan jawapan. Bila dia draft jawapan, dia dah start nak tulis lah berdasarkan kepada maklumat tadi. So, maklumat Encik Haziq seorang jurutera. Kita nak kaitkan apakah faktor yang diminta tentang Encik Haziq seorang jurutera. So, Encik Haziq seorang jurutera ialah berkait dengan taraf pendidikan keluarga. Dan isterinya Puan Aina seorang suri rumah tangga dan aktif berniaga. Pernyataan ini berkait dengan faktor mana? So, iaitu taraf sosioekonomi keluarga. Dan maklumat yang ketiga, mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. So, apa pula faktor yang kita boleh kaitkan? Iaitu saiz, komposisi dan kitaran hidup. Okey, bila murid dah dapat faktor, maka barulah dia menuliskan jawapan. So, kita ambil pernyataan tadi dengan faktor yang kita dah tahu, kita menerangkan secara detail. So, jawapan Encik Haziq seorang jurutera, dia mendapat gaji yang tinggi kerana mempunyai taraf pendidikan keluarga yang tinggi. Oleh itu, dia boleh menguruskan keuangan keluarga dengan baik. Daripada pernyataan tadi, faktor yang diingat, dia terangkan. Okey. Itu tentang Encik Haziq tadi. And then tadi pasal keluarga isteri dia. Isteri Puan Aina, isterinya Puan Aina, aktif berniaga atas talian. Dia mempunyai sumber pendapatan tambahan yang boleh membantu Encik Haziq meningkatkan taraf ekonomi keluarga, faktor, dan dapat menguruskan keuangan keluarga dengan baik. Okey, pernyataan Puan Aina tadi kita kaitkan dengan faktor dan kita menerangkan secara terperinci berdasarkan kepada soalan. Begitu juga dengan maklumat yang ketiga, iaitu tentang Encik Haziq ada 2 orang anak yang masih bersekolah. So, kita kaitkan faktor tadi. Kita kaitkan faktor tadi dengan pernyataan dan kita menerangkan secara detail tentang maklumat ini. Okey, di sini ayat bergantung kepada murid. Asalkan mereka boleh mengaitkan maklumat atau pernyataan yang diberikan dalam soalan dengan faktor yang telah mereka belajar di sekolah. Jadi, ini ayat saya lah, ayat contoh yang saya berikan. Jadi, nanti bila peperiksaan mungkin murid akan jawab pelbagai rentak jawapan. Yang penting, dia tahu bagaimana untuk dia menerangkan secara detail soalan yang dikendaki. Okey? Jadi dekat sini kalau kita lihat ada juga yang bertanya, cikgu boleh jawab secara point form tak?
cikgu boleh buat dalam jadual tak? Macam-macam soalan. Jadi dalam SRT dia tidak ada mengatakan mesti, maksudnya apa-apa jawapan pun boleh diterima asalkan soalan jawapan yang diberikan menepati kehendak soalan. Yang penting kita berbalik pada tadi kata tugas, menerangkan. Yang penting dia tahu bahawa itu berkaitan, penyataan itu berkaitan dengan tajuk yang dikehendaki dalam soalan. Okay? Jadi apa cara bentuk jawapan yang diberikan, diterima, kita terima. Maksudnya kita tak tahu itu tugas lembaga peperiksaan lah. Tapi pada saya, asalkan murid boleh menjawab dan menepati kehendak soalan, calon tak ada masalah lah kot dengan soalan-soalan yang sebegitu. Okey. Jadi saya rasa inilah cara kalau kata sekiranya soalan itu soalan yang bermaklumat. Okey. Jadi saya rasa kita akan beralih ke tajuk yang seterusnya nanti ya. Itu dia tadi jelas penerangan Cikgu Eliza berkenaan dengan bahagian B, bahagian esei menyentuh tentang soalan bermaklumat. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2021 pecutan khusus untuk calon-calon SPM yang bakal mengambil kertas peperiksaan dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga. Kita nak bersama dengan Cikgu Eliza ketika ini. Cikgu mungkin boleh terangkan kepada calon-calon SPM bagaimana sebenarnya persediaan mereka untuk bahagian B ini bagi soalan bergambar dan juga soalan penilaian. Silakan. Okey, kita sambung lagi Rina. Ya. Okay, tadi kita dah tengok tentang maklumat. Maksudnya dalam kotak tu ada ringkasan-ringkasan maklumat lah. Ya. Tapi kali ni soalan yang berbentuk gambar ataupun kita kata ilusi lah. Jadi kalau soalan ni pula dalam gambar ini ada maklumat yang memerlukan murid berfikir dan memerhatikan apa maklumat yang diperlukan. Okey, yang ini pun sama kita ambil balik langkah yang pertama, baca soalan. Raja menunjukkan ruang kediaman Encik Hassan. Okey. So kita tengok gambar dulu. Ruang kediaman Encik Hassan. Langkah yang pertama lagi, kita nak tengok apa kata tugas dan apa tajuk. Jadi berdasarkan rajah, terangkan, masih terangkan lagi. Maksudnya bila terang tu kita kena ingat faktor yang ada dan kita perlu membuat huraian kepada maklumat yang kita dapat nanti. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselesaan ruang tempat kediaman Encik Hassan. Jadi soalan ini dia minta kita menerangkan tajuk faktor keselesaan tempat kediaman. Ini pula soalan tingkatan 4. Modul yang ketiga. Tajuk tempat kediaman. Okey. Jadi dekat sini calon pula atau murid dia kena tengok apa faktor yang mempengaruhi keselesaan tempat kediaman. Kalau kita tengok macam tak ada apa kan. Tetapi apa yang telah dipelajari oleh mereka di dalam kelas, mereka kena kaji gambar ni. Okey. Jadi faktor yang mereka dah belajar iaitu faktor pencahayaan, pengudaraan, lantai dan penutup lantai, susun atur dan kelengkapan, skema warna dan faktor keselamatan. Mereka kena draft apa yang mereka ingat yang telah mereka pelajari dalam kelas. Kemudian barulah mereka perlu tengok balik mana faktor yang ada dekat sini. Mana faktor-faktor yang ada dekat sini. So, faktor yang ada dekat sini kipas. Kipas kita kaitkan dengan pengudaraan. Kalau ada aircon, airconlah pengudaraan. Kemudian faktor pencahayaan, lampu. Okey. Faktor penutup lantai. Penutup lantai, lantai dan penutup lantai. Lantai ni biasa lantai yang dekat rumah kita lah. Lantai marmar ke, terazu ke, simen ke. Penutup lantai sama ada kapet ataupun tikar. Itu kita panggil penutup lantai. Yeah. Kemudian susun atau perabot. Yang ada di sinilah, yang kita nampak.
Yang kita dah belajar dekat dalam kelas ada 6 faktor. Tapi yang ada dalam gambar ni hanya ada 4 faktor saja. Jadi, mulalah kita mendraftkan soal jawapan kita. Dan kita nak kaitkan dengan rumah Encik Hassan tadi. So, pengudaraan. Pengudaraan yang baik seperti rumah Cik Hassan mempunyai pendingin udara ataupun kipas akan memberi keselesaan. Sebab kita nak selesa kan dalam rumah kita. Bila kita panas, kita boleh buka kipas, kita boleh buka aircon, dia akan beri keselesaan. So, ini huraian dia. Kemudian kita tengok tadi pencahayaan lampu dekat rumah. So, sumber cahaya seperti matahari atau cahaya lampu bertujuan supaya rumah Cik Hassan dapat dilihat dengan jelas atau mengelakkan kemalangan atau memberi suasana yang selesa. Jadi jawapan mana-mana. Okey, cuma dekat sini saya nak ingatkan untuk soalan AC jangan guna short form. Okey. Sebab bukan semua orang tahu maksud-maksud short form. Contoh macam ni lah, atau kan. Jadi jawablah dengan perkataan yang biasa. Jangan guna short form atau simbol. Jadi kan, yang ini saya tunjukkan yang ini supaya kita cepat untuk saya nak menerangkan. Tapi sebagai murid, tolong jangan guna short form. So, pencahayaan dia terangkan kenapa perlu cahaya di rumah. Kalau gelap, kita perlukan lampu untuk nampak lebih jelas. Kalau kita tak pakai lampu, kita ada tingkap. Supaya tingkap akan cahaya akan masuk melalui tingkap. So, dia perlu terangkan. Kemudian, alatan dan kelengkapan yang kita lihat tadi ialah perabot di rumah Encik Hassan. Jadi, bagaimana Encik Hassan menyusun perabot dia supaya tidak menghalang laluan. Sebab apa? Kenapa kita tak nak dia halang laluan? Untuk mengelakkan kemalangan. Terlanggar sana, terlanggar sini. Terutama kalau kata ada anak kecil ataupun ada orang kurang upaya. Jadi susunan di ruang kediaman Encik Hassan tu perlulah disusun dengan sistematik. Tujuan dia untuk mengelak kemalangan atau mengelakkan daripada menghalang laluan. Itu jawapan dia, key yang kita nak. And then kalau kita tengok dalam gambar tadi ada penutup lantai. Jadi di penutup lantai ni dia ada banyak function selain daripada untuk mencantikkan lantai, mencantikkan ruang kediaman, dia juga digunakan untuk menutup kecacatan lantai ataupun untuk mengelakkan lantai licin. Jadi rumah Cik Hassan mempunyai lantai dan penutup lantai yang rata, kukuh, tidak licin dan mudah dijagalah sepatutnya. Okey. Jadi penerangan di sini perlu kita kaitkan dengan gambar yang ada dekat dalam soalan. Okey, ini satu lagi soalan bermaklumat. Ini satu lagi soalan bermaklumat yang mana yang ini dia bagi sampai 2 gambar. Sebab dia nak suruh murid kaitkan soalan gambar 1 dengan gambar 2. Tadi 1 gambar, ni 2 gambar. Okey, rajah 1 menunjukkan sejenis makanan mudah yang telah dimakan oleh Zeti. Rajah 2 menunjukkan sebahagian dari sistem pencernaan. Jadi apa yang perlu nak tahu dekat sini? So dia kena kaji gambar. So gambar yang pertama ialah gambar potato chip, keropok kentang tanpa lemak. Dalam ini kandungan nutrien yang ada karbohidrat 113 gram, protein 15 gram. Jadi yang di-highlightkan dekat sini kentang tanpa lemak. Maknanya keropok kentang ni tak ada minyak. Kemudian gambar yang kedua ialah sistem pencernaan. X dan Y. So boleh tulis. X ialah duodenum dan Y ialah usus kecil. 2 gambar tu kita kena tengok apakah maklumat-maklumat yang ada dalam gambar ini. Right? Jadi kita tengok soalan. So, soalannya, berdasarkan rajah 1 dan 2, huraikan tindak balas enzim ke atas nutrien makanan mudah itu. Kata tugas, huraikan. Kita kena terangkan detail tentang tindak balas enzim ke atas nutrien makanan mudah DX. DX tu tadi dekat mana? Dekat duodenum tadi. Okey, 6 markah.
Tidak balas enzim di bahagian X, iaitu di duodenum. Okey, ini jawapan dia. Yang inilah, ini jawapan dia. Jadi bila kita hurai, kita kena ambil balik gambar makanan mudah tadi, karbohidrat ataupun kentang akan dicernakan oleh enzim amilis dan menukarkannya kepada maltosa. Ini yang dikatakan hurai. Dia kena terangkan tentang proses pencernaan yang berlaku di duodenum. Okey, dan kita lihat yang ada tadi karbohidrat dan protein. So, protein di duodenum. Dia akan melalui perut. Dekat perut dia telah melalui proses. Kita tak nak jawapan itu sebab perut. Kita nakkan jawapan di duodenum. So, pepton akan dicernakan oleh enzim trypsin dan menukarkannya kepada polipeptida dan asid amino. So, yang saya highlightkan ini adalah jawapan yang diperlukan untuk huraian bagi tajuk pencernaan. Sebenarnya ini adalah tajuk pencernaan. Jadi, bila dikatakan hurai, kita kena huraikan makanan itu. Okey. Dari mana hasilnya, apa enzimnya. Alright. So, Rina, kita beralih kepada soalan yang seterusnya pula. Tadi boleh, cikgu. Silakan. Okey. So, yang ini, tadi kita tak habis lagi. Penyerapan. Penyerapan di Y. So, samalah. Dia kena terangkan penyerapan glukosa asid amino akan diserap melalui sel epitelium ke kapilari darah dan melalui vena ke hati untuk dikumuhkan. Bila hurai, maknanya dia kena cerita perjalanan itu sampai akhir. Okey, tadi tentang pencernaan. So, sekarang ni kita beralih kepada soalan penilaian. Dalam soalan penilaian, biasanya dia akan beri dua gambar. Kenapa dia kata penilaian? Iaitu kita menilai. Menilai untuk kedua-dua gambar ini. Apa yang ada perbezaan dan persamaan terhadap soalan ini. Okey, kita lihat. Raja 6 menunjukkan dua lakaran style dihasilkan oleh Farah ke majlis perkahwinan kakaknya. So, Farah dihasilkan style. So, Farah seorang remaja bertubuh tinggi dan langsing. Dia ada kaitan. Jadi, Farah ni, tubuh dia tinggi langsing. So, ada dua style pakaian. Maknanya dekat sini, dia minta kenal pasti, kata tugas, kesan ciri style pakaian itu kepada Farah. Maknanya pakaian A atau pakaian B yang sesuai untuk Farah. So that's why dia kena membuat penilaian. And then daripada penilaian itu dia kena tentukan lakaran mana yang sesuai untuk Farah. Dan soalan ketiga, cadangkan dua warna yang sesuai untuk pakaian pilihan Farah. Maknanya kat sini dia minta cadangan. Kata tugas berbeza. Kenal pasti, tentukan, cadangkan. Jadi, jawapan tu berbeza-beza. So, bila dikatakan kenal pasti, membuat kita buat penilaian, kita bandingkan. Dan apabila kita membuat perbandingan, bandingkan ciri yang sama. Benda yang sama. Macam ni, contohnya garis leher. So, sama. Garis leher. Apa perbezaannya? Pada garis leher pakai lakaran A dengan lakaran B. Kemudian yang kedua, lengan. Perbezaan lengan. Ini lengan padanan rata, ini lengan gelembung. Kemudian, ini, style ini. Ini kita panggil princess line ataupun garis puteri. Yang ini pula ialah isu atau kedut lepas. So, ciri perbezaan ini kita boleh bandingkan dalam beberapa aspek lah. Tapi, kenapa tidak warna? Kenapa tidak hiasan? Sebab warna dia tidak nyatakan dekat sini. Kita tak nampak pun warna. Jadi, apabila kita memberi jawapan, kita kena beri justifikasi juga. Sebab, bila soalan kenal pasti, kita kena bagi reason. Contoh yang inilah tadi. Garisan puteri, pakai A tidak sesuai kerana memberi kesan lebih langsing. Kedut lepas di pinggang pakaian B, sesuai kerana memberi kesan sedikit rendah dan lebar. Apabila kita membuat penilaian, kita kena bagi reason juga. Kita cuma tak boleh kata, sesuai, tak sesuai. Tak ada reason. So, bila soalan penilaian, kita mesti memberi kesan, reason dia. Lengan padanan rata tidak menampakkan lengannya berisi. Lengan gelembung akan nampak lengannya lebih berisi. Sebab lengan itu kembang kan. So, kita nampak tangan tu besar sikit. Garis leher bentuk bulat akan menampakkan lehernya pendek sedikit. Sama. Yang ini jawapan dia sama sebab kita tengok tadi sama. Jadi itu saya kata tadi.
Bila penilaian, ada perkara yang sama, ada perkara yang berbeza, tak apa. Yang penting calon tahu kenapa reason dia. Okey, jadi soalan yang kedua dia tanya pakaian yang mana. So berdasarkan kepada yang ini kita tengok yang mana yang sesuai. So jawapan dia pakaian B dan cadangan warna merah, hijau terang, boleh yang sesuai untuk bentuk badan tinggi dan langsing. Jadi dekat sini tajuk ni bukan semestinya pakaian, dia boleh apa sahaja tajuk dalam sains rumah tangga. Yang penting ialah bila soalan penilaian kita kena membandingkan kedua-duanya. Okey. Yang kedua, bila kita membandingkan, kita kena beri justifikasi ataupun sebab-sebabnya. Okey, Rina? Okey sangat cikgu, jelas, faham. Okey, itu cara yang satu. Ada lagi satu cara cikgu yang boleh cikgu terangkan? Okey, cara yang kedua yang ini pula. Tadi dalam bentuk Kotak perbandingan. Kotak perbandingan. Yang ini kita membandingkan dengan cara kita bagi, actually sama je. Yang penting calon kena tahu apa yang sedang mereka bandingkan. Cuma cara kadang-kadang memanglah budak-budak kita ni akan tanya, cikgu step ni boleh tak? Step ni boleh. Jadi apa pun boleh, yang penting dia kena nyatakan A, B. Apa dia ciri-cirinya. Barulah kita namakan penilaian. Kalau tidak dia akan jadi seperti soalan yang pertama tadi, maklumat. Okey. Tidak ada perbandingan. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Eliza untuk penerangan bahagian B bagi soalan bergambar dan soalan penilaian. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana bersama kami dalam Sukses SPM 2021 Pecutan, dan pastinya kita nak bawakan pemerhatian calon-calon SPM yang mengambil kertas 1 bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga. Nak kembali bersama dengan Cikgu Eliza. Cikgu mungkin boleh terangkan kepada calon-calon SPM bagi bahagian B, apakah persediaan yang perlu mereka lakukan untuk menjawab bahagian B ini bagi soalan bentuk melakar. Silakan. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi pada awal-awal tadi, maksudnya bila kita menjawab bahagian lakaran, pensel. Okey, jadi dekat sini kita tengok pada soalan. Apa pun dalam perbincangan kita lebih kita rujuk pada soalan supaya murid lebih jelas, kan? Okey, so dalam soalan ni lakar dan label. Soalannya ialah lakar, label. Jadi calon dia perlu lakarkan gambar dan dia perlu labelkan. Itu kata tugas. Style pakaian yang sesuai untuk shikin yang rendah dan gempal pada krokis yang disediakan. Ini krokis. Maksudnya bentuk badan yang standard tapi dengan penyataan rendah gempal, maka pelajar kena tahulah style-style yang sesuai untuk bentuk badan itu. Okey. Kemudian kita tengok 6 markah. Dalam lakaran style, kita ada lebih kurang 7 elemen style. Tapi soalan minta 6. Okay, jadi kita buatlah style-style yang sesuai untuk rendah dan gempal. Okay, jadi yang ini saya saja paparkan di sini untuk kita ingat balik apa yang telah kita belajar di dalam kelas, mengikut prinsip-prinsip bentuk badan. Jadi kita ada tadi saya dah kata kita ada 7 elemen style pakaian kita. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk badan. Jadi bila kita dah ingat yang ini, maka mudahlah untuk kita melakarkan. So ini krokis yang diberikan. Ya, kita buat lakaran ini. Okay. Gunakan pensel, kita lakarlah. Kita lakar dan kita labelkan. Labelkan apa? Garis leher, lengan, garisan dan cantuman, corak, warna, jenis teksturnya, hiasan tambahan yang diperlukan. Okey, tadi kita tengok 6 markah, tapi sekarang kita melabel lebih daripada 6. Tak apa. Kita bagi semua apa yang kita tahu. Dan supaya nampak baju ni nampak lebih perfect. Kita bagilah. Okey. Kemudian ada juga tanya, cikgu, perlu ke warna? Okey.
Kalau kita dah label, tak perlulah kita warna. Sebab kita dah label pewarna hijau lembut. Tapi kalau murid nak warna dan sesuai dengan bentuk badan itu, silakan. Tak ada kata tak boleh. Tapi sebab apa kita nak buang masa waktu peperiksaan, kita sangat-sangat menghargai masa. So, cukuplah dengan kita melabel. Arahan pun lakar dan label. Okey, ini satu contoh style pakaian lah. Okey, ada juga ikutlah, maknanya lakaran ini tidak statik. Lakarlah mengikut bentuk badan yang dirasakan sesuai dengan bentuk badan itu. Ini yang untuk label lakar style pakaian. Satu lagi yang ini adalah tentang label makanan. Soalan. Persatuan SRT sekolah anda bercadang memasarkan produk berasaskan roti untuk projek jualan sekolah. Anda dikenaki mengasihkan label makanan untuk produk itu. Lakar dan labelkan label makanan. Arahan dia lakar, label, apa dia? Label makanan. Yang kreatif untuk produk itu yang mengandungi maklumat mengikut peraturan-peraturan makanan 1985. 10 markah. So, ruang jawapannya adalah kotak ini, maka lakarlah di dalam ruang ini. Label makanan, bukan pembungkus makanan. Yang ini selalu murid confuse. Label makanan lain, pembungkus makanan lain. Pembungkus tu bungkusan roti, kotak-kotak itu ialah pembungkus makanan. Label ni apa yang ada pada plastik itu, apa yang ada pada kotak itu. So, apa dia? Ini dia. So, ada 10 maklumat di dalam lakaran label. So, mulanya murid lukislah dulu, lakarkan dulu. Dia buat semua ni, ini dipanggil lakar. Melakarkan mengikut apa maklumat-maklumat yang perlu ada dalam label. Dalam label makanan. Kemudian, bila kita dah lakar, kita perlulah label. Sebab arahannya lakar dan label. Apa kesannya pula cikgu kalau tak label? Macam mana? Tak ada markah lah sebab awak tak ikut arahan. Jadi kita kena ikut arahan kata tugas tadi. Jadi kita kena lakar dan labelkan dengan betul mengikut maklumat-maklumat yang telah kita pelajari di dalam kelas. Iaitu ada lebih kurang 10 maklumat yang diperlukan. Di sini saya telah paparkan maklumat-maklumat itu, seperti kena tulis. Kalau ada bahan pengawet, nyatakan ada. Apa bahan pengawet itu? Kalau kita tengok dalam pembungkus makanan, dia akan nyatakan. Samalah kalau tak ada, tanpa bahan pengawet. And then jenama, komposisi nutrien. Kalau tak ingat semua, kita ambil yang asas 3, karbohidrat, protein, lemak. Yang penting dalam kita punya pembungkus makanan kena ada nutrien. Jadi yang kita dah belajar memang karbohidrat, protein, lemak tu memang ada. Kalau tiada, letak kosong. Macam tadi, tanpa lemak kan. So, lemaknya kosong. Berat atau isi padu, tengoklah gram ke mililiter bergantung kepada soalan tadi. Kalau dia nak katakan air, mililiter lah kan. And then code bar, kita buat saja. Code bar kita, tanda halal, alamat dan nama dan alamat pengeluar, bahan. Cikgu mana nak tahu semua bahan-bahan ni? Kita letak yang basic. Contoh kalau roti, apa kita nak buat roti guna apa? Tepung, yeast, gula. Letak yang basic pun tak apa. Yang penting murid tahu apa bahan yang nak digunakan. Lakaran kreatif ni terpulang. Ini saya punya kreatif. Mungkin ada murid lebih kreatif. Ikutlah tari luput bila. Cikgu mesti tahu ni ke? Tidak semestinya. Asalkan murid tahu ada tari luput untuk makanan. Jadi inilah lakaran yang perlu sekiranya dalam soalan minta lakar dan label. Cikgu kena warna. Sama juga. Tak payah buang masa warna. Nak warna boleh. Nak bagi nampak cantik. Tapi saya rasa kita lebih banyak masa untuk kita cek balik jawapan-jawapan kita yang lain. So, sebaiknya gunakan arahan yang diberikan untuk kita menjawab soalan ini. Dan kalau kita lihat tadi, soalan ini adalah soalan tak ada maklumat, tak ada arahan, tak ada gambar, tetapi arahannya lakar label. So, kita kena ikut arahan itu.
Okey Rina. Okey cikgu, jelas dan faham berkenaan dengan kertas 1 untuk mata pelajaran sains rumah tangga ini. Sebelum kita nak berakhir, sedikit rumusan daripada cikgu Eliza untuk murid-murid. Silakan. Okey, sebagai rumusan dan persediaan terakhir untuk murid-murid SPM 2021, yang pertama sekali baca soalan. Yang kedua, faham soalan. Yang ketiga, jawab mengikut kehendak soalan. Dan yang keempat, sekarang ni masa untuk banyak buat latih tubi. Kita hanya ada lebih kurang, kalau untuk soalan SRT kita lebih kurang dalam 2 minggu sahaja lagi. So, rumusan saya ialah buatlah latih tubi banyak. Kalau nak baca dah rasanya mungkin sempat bagi mereka yang pandai mengatur masa, tetapi bagi yang tak sempat, perbanyakkan latih tubi. Itu pesanan saya lah untuk calon-calon SPM 2021. Terima kasih Cikgu Eliza Ilyas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Perkongsian yang sangat-sangat menarik hari ini khusus untuk calon-calon SPM 2021. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua dan mudah-mudahan anda dapat menjawab dengan baik dan mendapat skor A. Itu saja yang kami dah bawakan kepada anda berkenaan dengan mata pelajaran sains rumah tangga dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Bersama saya Hazrina Kasim. Jumpa lagi. Assalamualaikum.